Ala iya, oi, uang kita, oi lah. Ala iya, oi, uang kita, oi lah. Pelantikan batin nih, memang satu kampung tuh akan bergotong royong lah. Mereka akan siapkan macam balai, tempat pelantikan tuh dengan hiasan, dengan bunga-bunga, apa macam dendan, macam berbagai-bagai lah yang mereka gunakan untuk hari pelantikan tersebut. Bukan sehari dua, berminggu-minggu kita buat. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Parit Gong, Negeri Sembilan. Terdapat lebih kurang 510 orang asli yang terdiri daripada orang asli Temiar Bukit dan Temuan Tanjung yang masih tinggal di perkampungan ini. Kampung orang asli Parit Gong ini bukan sahaja terkenal dengan pelbagai keunikan khazanah warisan alam, tetapi penduduk kampung masih mempertahankan seni, budaya dan warisan cara kehidupan orang asli, walaupun telah didedahkan dengan arus kemodenan semasa. Rata-rata penduduk di sini bekerja di kampung sebagai penuri getah, pekerja ladang sawit dan ada juga yang bekerja di bandar dengan syarikat swasta dan kerajaan. Masyarakat kampung di sini sangat menjaga tradisi kehidupan dan salah satu budaya warisan yang dipelihara adalah istiadat pertabalan dan perlantikan Tok Batin. Nama saya Ayub bin Ekal, saya batin Kampung Parit Gong, Jelbu Negeri Sembilan. Saya berumur 60 tahun. Okey, penduduk di sini seramai 510 orang. Kebanyakan mereka bekerja sebagai penoreh getah dan sebahagiannya ada menanam sawit lah. Ada juga penduduk di sini yang bekerja dengan pihak swasta dan juga kerajaan. Kebanyakannya guru lah. Sejarah kampung ini berasalnya dari kampung lama dulu, Kampung Parit Gong. Ini mula-mula kampung ini durian tawar, tapi oleh kerana ada satu kejadian pada suatu malam bulan terang buat macam ada orang buat kenduri dan bunyi gong, kenduri kendara bersukaria. Jadi dari situlah namanya Kampung Parit Gong. Parit tu macam longkang yang besar. Di situlah asal nama Kampung Parit Gong. Di sini kebanyakannya temuan lah, walaupun ada suku-suku lain, tapi di kampung ini memang temuan. Sini temuan bukit. Dia ada Temuan Tanjung, ada Temuan Bukit. Tok Batin merupakan ketua sesebuah perkampungan atau penempatan masyarakat orang asli. Bagi masyarakat orang asli Temuan, apabila seseorang Tok Batin itu meninggal dunia, maka satu perbincangan segera perlu diadakan bagi memilih calon Tok Batin yang baru. Kebiasaannya, perbincangan bagi mencalonkan jawatan Tok Batin akan dikendalikan oleh waris-waris dan kerabat Tok Batin yang telah meninggal, dan upacara perbincangan ini akan diketuai oleh seorang wakil pemilih yang bergelar Ibu Sako. Apabila batin lama meninggal, semestinya pihak masyarakat di sini akan memilih batin baru. Jadi batin di sini dipilih bukan secara undian. Batin dipilih kerana perut, kerana keturunan dia sebagai batin. Jadi waris-waris saya, telapak-telapak saya akan memilih seorang daripada waris ini akan diangkat sebagai batin. Nama saya Isah binti Mong, berumur 56. Saya adalah Ibu Soko. Tugas dia bila apa macam
macam itulah, macam nak melantik seseorang, kenalah macam kami tadi kumpul mana yang kena-kena itulah, macam waris-waris yang lain-lain, macam itulah. Berkumpul, berbincang apa masalah, ada hal di kampung ke, macam hal dia ke. Saya lah yang macam kami lah, ibu aku yang melantikkan batin. Kena carilah mana yang sesuai. Di sini masih lagi mengekalkan tradisi mengikut waris, bukan mengikut undian. Bukan hanya pelantikan batin, pelantikan tujuh rukrah, pelantikan untuk menteri, sekiranya ada berlaku kematian, kekosongan perlu diganti. Arif bin Mong, saya berasal kampung Parigong lah. Daripada lahir pun dari kampung Parigong juga. Saya daripada umur saya 61 tahun. Tugas saya sebagai tuk cekerah. Sebagai kata orang tu cekerah beranak buah lah. Segala-gala apa masalah anak-anak buah kampung Parigong adalah tuk cekerah yang bercakap. Dalam pada segi daripada meminang sampai kahwin, sampai bercerai, itulah yang tugas-tugas tuk cekerah. Walaupun anak-anak buah kita marah ke kita pun ada, tetapi kita tak boleh marah ke anak buah. Nombor satu, kita tak boleh berpuak-puak. Apabila anak buah cakap macam ni, kita beralah dulu. Tak apa. Jadi saya sebagai cekerah, saya kata orang masalah anak buah lah di kampung Parigong ni. Daripada segi yang saya cakap tadi, kalau orang bertanya, sampailah kata orang tu, orang meninggal pun tuk cekerah yang cover bercakap tu. Kalau tidak, kata orang tu, tak tahu akan datang anak-anak buah ni. Kita lah menyusunnya. Kita lah mengajar anak buah. Nama saya Silong Anak Kepada Lebong. Saya lahir di Kampung Parigong dan pun berasal daripada Kampung Parigong, Jelbu Negeri Sembilan. Dan jawatan saya dalam lembaga adat Kampung Parigong ini adalah sebagai penglima Tuhak bahasa temuan ni lah. Kalau bahasa luar tu penglima tua lah. Dalam penglima ni ada beberapa penglima di bawah saya. Saya ni sebenarnya tugas penglima ni di bawah tuk cekerah. Tugas-tugas penglima ni ataupun disebut anjing pemburu, kuda pelejang. Disuruh pergi, dipanggil datang. Kalau ada apa hal dalam Kampung Parigong ni, okey, penglima-penglima tolong sebar ke perkara-perkara yang ni, bagi tahu pada anak-anak buah yang ramai ini kan. Hari tentu ni ada macam kenduri ke, ada apa ke, ada program dari luar ke. Jadi itulah tugas penglima-penglima ni. Adalah dari penglima tua, ada penglima balai, ada penglima kecil, penglima gajah pun ada, penglima hitam pun ada, penglima kencang pun ada. Ada beberapa penglima di bawah saya lah. Bermakna kita orang ni berada di bawah tuk cekerah. Tugas-tugas kita orang untuk pelantikan batin ni, memang satu kampung tu akan bergotong royong lah. Mereka akan siapkan macam balai, tempat pelantikan tu dengan hiasan, dengan bunga-bunga, macam dendan, macam berbagai-bagai lah yang mereka gunakan untuk hari pelantikan tersebut. Bukan sehari dua, berminggu-minggu kita buat. Bila undang ada 4, batin pun ada 4 yang mengikut keturunan. Yang lain-lain tu secara undian lah. Contohnya macam Jelebu, Johol, sebelah Seremban sana. Ada satu lagi lah sebelah ni Tampin. Jadi ada 4 batin dan juga ada 4 undang. Proses pemilihan dia macam ni. Apabila seseorang batin tu dah meninggal, maka waris-waris tadi akan memilih seorang pengganti batin dan mereka akan pemilihan tu berdasarkan daripada segi
kesesuaian lah, agaknya kesesuaian. Lepas tu mungkin mereka pilih kesederhanaan. Mungkin itulah faktor-faktor yang mereka pilih kan. Majlis Pertabalan Tok Batin yang diketuai oleh Ibu Sako akan melibatkan lembaga adat yang terdiri dari Tok Kerah, Tok Menteri, Panglima Tua, Panglima Balai, Panglima Kecil, Panglima Hitam, waris-waris dan kaum kerabat mendiang Tok Batin yang terdahulu. Persiapan bagi Majlis Pertabalan ini melibatkan hampir seluruh masyarakat penduduk kampung dalam menghias dewan dan mempersiapkan pelbagai kelengkapan majlis pertabalan itu nanti. Majlis Pertabalan Tok Batin adalah satu acara yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat kampung kerana ianya merupakan sebuah acara adat yang terpenting dan penuh dengan adat istiadat pantang larang penuh tradisi. Hari pentabalan tu, istilah pentabalan ni jarang kita gunakan lah ya. Dalam pelantikan batin kita panggil mengerjan. Mengerjan ni, batin ni akan disiapkan dengan pakaian tradisi lah sebagai lembaga adat dengan pakaian serba hitam. Kemudian dia diiringi oleh ibu-ibu sokon nanti, oleh waris-waris tadi menuju ke balai adat. Ramailah, boleh katakan satu kampung pun ikutlah. Waris, macam anak buah dia. Jadi itu yang penting. Tok Batin bukan suka-suka. Tak boleh suka-suka. Masa istiadat untuk bekerjaan lah ataupun pertabalan, saya cakap bahasa luar. Kalau bekerjaan ni, pekerjaan Tok Batin untuk pelantikan Tok Batin ni, jadi macam kita orang sebagai panglima ni mesti berpakaian rasmi dia. Macam yang lembaga adat jugalah, dia serba hitam. Jadi panglima tua ni ada pakaian ni memang serba hitam juga sebenarnya. Yang pelima-pelima lain ni dia tak ada pakai yang serba hitam lah. Dia pakai janji ada tergolok dia. Jadi kita orang masa tu bersiap sedia dan ke rumah yang dicalonkan ni atau yang dipilih menjadi Tok Batin ni, dia ibu sokong ni tadi, waris dia, anak buah dia, cucu dia yang di bawah dia orang ni akan bersedia untuk membawa calon Tok Batin ini daripada rumah dia tu ke balai adat. Jadi siap dengan apalah, dia tak boleh dengan Tok Batin seorang-seorang tu ke atas tu yang calon tadilah. Seawal pagi, seluruh penduduk kampung akan berkumpul untuk menyaksikan dan seterusnya terlibat secara langsung dalam Majlis Istiadat Pertabalan Tok Batin. Perarakan akan dimulakan dari rumah calon Tok Batin dan akan diiringi oleh Ibu Sako dan seluruh kaum kerabat, waris-waris dan anak cucu calon Tok Batin yang baru. Calon Tok Batin akan siap berpakaian seperti pengantin lengkap dengan aksesori kelengkapan seperti tengkolok dan keris serta berbaju hitam. Mereka akan berarak berjalan beramai-ramai menuju ke balai adat bagi menjalankan Majlis Pertabalan Tok Batin yang baru. Selepas di balai adat, waris tadi akan menyerahkan bujam ataupun kalau orang Melayu kata tepak sirih lah, kita panggil bujam, kepada salah seorang lembaga adat juga untuk menyampaikan apakah hasrat mereka. Dengan bujam itulah maka mereka boleh menceritakan hasrat untuk melantik batin baru tadi. Dia memang Tok Batin memang jawapannya memang penting, memang besar penting. Persediaan melalui keluar ataupun kedudukan dalam, sejarah, itu pada batin lah. Sebagai saya macam saya ni, dia hanya dia menegur anak buah aja. Daripada bertanya, bertunang, nikah kahwin, sampai bercerai. Orang berkelahi pun kadang-kadang orang panggil juga. Mana yang salah, mana yang benar. Kita tak boleh sabar-sabar kita hukum. Macam pendek kata, macam saya kata, saya boleh menghukum, Tok Batin tak boleh hukum. Kadang-kadang
Tok Batin boleh hukum, Tok Cekerah boleh hukum. Banyak kesalahan ni. Ibu Soko ni kalau dia masih cergas, masih sihat, dia perlu dekat situ mengikut dia. Macam tadilah kan. Bawa keris dia, bawa apa yang atas dia. Jadi dikendong dalam kain batik super tadi tu. Jadi yang ni dalam yang dikendong tadi, yang salah satu tu dia ada 2 orang bawa ke, satu yang bujam bagi penerang lah, apa hajat dia orang lah. Yang satu lagi tu keris lah dalam kain batik yang dia orang apa tu. Sebab tu macam budak baru lahir umpamanya. Apabila batin ini dah meninggal, misalnya yang terdekat, keris tu diambil balik dari Ibu Soko, diserah pada waris dia dan dibawa oleh waris ni tadi ibarat bayi baru lahir untuk diturunkan balik kepada batin yang baru. Cakaplah macam kami dah setuju semua tadi kan. Cakaplah. Kami dah setuju kalau nak macam melantik batin kan, kami dah setuju macam tu. Macam ni. Sekiranya macam Tok Batin tu kan, macam kami dah bulat-bulat terima ke dia. Kami cakaplah. Apa yang tadi bawa tu keris. Cakaplah kat dia. Tok Batin, kami dah setuju. Tok Batin jadi Tok Batin kami. Jadi inilah pewaris dia, keris sandang. Kalau istilah waris ataupun telapak. Telapak inilah ibu-ibu tadi. Sebab kita ni ada pepatih, dia melibatkan ibu-ibu saja, dia tidak melibatkan bapa-bapa. Waris-waris ini tadilah yang melantik, yang depan-depan tu sebagai telapak batin. Mungkin bukan saya saja, so anak mereka ini juga boleh jadi sebagai Tok Jukrah, Tok Menteri, Tok Jenang, Tok Batin sendiri. Jadi itulah telapak dipanggil. Tanggungjawab ialah kita menjaga masyarakat kan. Maknanya satu sifat, mesti ada sifat timah rasa, tolak ansur, sabar itu penting, sabar. Sebagai ketua ni, sabar. Dan orang kata tidak boleh memihak sesatu pihak. Kita mesti memikir lebih mendalam sebelum kita menjatuhkan apa-apa dendaan ataupun hukuman lah. Itulah peraturan dia. Jadi keturunan yang di bawah-bawah ni kena tahu itu peraturan dia. Bila sampai masa giliran dia orang besok nak menjalankan istiadat tu, macam itulah cara dia. Tak boleh macam kita pergi terus jalan ke depan tu macam tak ada apa kan. Itu macam dalam bahasa kesopanan dalam istiadat pelantikan batin. Istiadat pertabalan Tok Batin ini merupakan salah satu seni budaya tradisi warisan masyarakat asli yang masih dipertahankan sehingga hari ini. Walaupun sudah ada sebilangan anak-anak muda di kampung orang asli ini sudah terdedah dengan cara hidup moden, namun adalah menjadi satu perjuangan dan kewajipan kepada golongan dewasa dan tua masyarakat kaum asli Temuan untuk terus-menerus mempertahankan budaya kehidupan mereka melalui kaedah memperingatkan kepada golongan muda agar menjaga dan terus mengamalkan tradisi budaya orang asli demi kelangsungan masa depan orang asli agar terus kukuh sambil membawa adat istiadat orang asli sebagai teras utama kehidupan mereka. Saya amat risau dengan datuk-datuk lembaga saya apabila anak-anak muda tidak menghiraukan ya tentang tradisi ini, lama-kelamaan dia akan pupus. Seboleh-bolehnya kami daripada masyarakat orang asli ini akan mengekalkanlah budaya, orang kata dari segi pelantikan, dari segi ketua waris macam buapak lah, Tok Menteri. Macam saudara saya sebut tadi, siapa dia Tok Menteri, siapa dia Tok Jukrah, itu ada peranan masing-masing. Siapa dia Tok Mangku, siapa dia Tok Jenang.
Kalau Tok Jukerah beranak buah sebab dia bapak kan. Kalau Tok Menteri beradat data, dia tak boleh menyebelahi mana-mana pihak. Dia mesti tegakkan satu keadilan. Siapa dia Tok Jenang? Melingkungkan adat, menjaga adat. Jadi tak boleh terpesona pada dia boleh menegur. Jadi itulah. Sekiranya anak-anak muda tidak menghiraukan macam tu, maka suatu masa nanti akan pupus lah. Itu yang membimbangkan kami lah. Kadang-kadang anak-anak buah pun ada yang faham pun, ada juga dia datang kata orang tu kan, tak lepuk dah panas, tak lekang tak lepuk dah hujan, tak lekang dah panas. Sikit adat ni kan. Kita tak boleh mengikut cara anak buah. Apabila kita ikut cara anak buah, kehendak anak buah akan tinggallah adat kita kan. Kita tak boleh, kita pertahan juga adat kita. Macam mana kesilap anak buah kita, kita hukum. Itu yang benar. Mana anak-anak buah kita tak boleh melanggar adat kita. Dia langgar aja kesalah, hukum. Itu aja. Tak dapat nak bayangkan masa depan. Sebab muda-muda zaman sekarang ni pun macam tak minat. Kalau misalnya kita orang kan tak ada, tak tahulah. Ala iya, oi, uang kita, oi lah. Ala iya, oi, uang kita, oi lah. Aku uang temuan. Ini tanah aku. Kita mesti bangga dengan asal-usul kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Parik Gong, kau lihatlah sekeliling kita. Satu persatu hutan ditebang. Bukit Bakau ditarah. Kampung kita nampak semakin kecil. Kemanalah agak kita nak pergi? Kalau dulu kita berasal dari hutan datang ke Hinin, kemana lagi kita nak pergi? Cuba lihat nenek-nenek kami di sini. Yang menganyam mengkuang, yang memuat bakul. Sudah hap lagi dalam warisan kita. Kita mungkin pergi satu hari nanti, tapi budaya dan tradisi kita mesti kita nak kekalkan. Kita mesti bangga dengan asal-usul kita. Ini tanah aku, ini pasak bumi. Bunga cica, kembang si bunga janggut, genui bentang tika buat tempat aki janggut. Genui bentang tika buat tempat aki janggut. Bunga cica, kembang si bunga janggut, genui bentang tika buat tempat aki janggut. Genui bentang tika buat tempat aki janggut. Kumpul daun palas buat pencucuk si bunga Cina. Genui jangan marah, cucu hendak duduk sama. Genui jangan marah, cucu hendak duduk sama. Kumpul daun palas buat pencucuk si bunga Cina. Genui jangan marah, cucu hendak duduk sama. Genui jangan marah, cucu hendak duduk sama. Jangut bunga cica, petik sekuntum